Okey, baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar banyak informasi yang kita bawakan daripada tadi sampai sekarang. InsyaAllah, dan ini satu lagi segmen yang kita harapkan anda semua dapat berikan tumpuan juga, sebab kita tahu pada 24 April ini akan berlangsungnya istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima. Satu istiadat yang bukan kita boleh saksikan selalu. Setiap kali dipilihnya yang di-Pertuan Agong yang baru, maka barulah akan ada pertabalan. Bila menjadi sebahagian daripada acara yang cukup besar tu, kita rasa macam sangat teruja. Tetapi betapa terujanya kita kalau kita tidak memahami apakah yang berlaku dalam institusi diraja kita, kita rasa macam sesuatu pengisian yang kosong. Jadi kalau kita nak memahami lebih lanjut, sebenarnya pada waktu ini kita nak bercerita berkenaan dengan kedaulatan institusi diraja bersama-sama tetamu yang cukup istimewa. Kita ada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Kai Kim sebagai Emeritus Professor in the History Department, Faculty of Art and Social Sciences, University of Malaya. Terima kasih banyak Tan Sri sudi bersama kami pada hari ini. Kita juga nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri 2 hari lepas melancarkan buku autobiografi bersama dengan Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Alhamdulillah, satu buku yang insya-Allah akan memberikan inspirasi kepada anak muda macam kami semua ni kan. Bukan hidup pada zaman kemerdekaan, tetapi kena bacalah baru kita faham. Benar. Baik, dan kita nak tahu persoalan yang pertama pastinya kita nak minta Yang Berbahagia Prof Emeritus terangkan sedikit berkenaan dengan sistem institusi diraja kita di negara ini. Ini sistem yang memang sudah lama wujud dan sejarah awal orang tak ingat lagi. Keadaan itu begitu mengelirukan kerana kita ada 9 kerajaan. Yang paling tua, yang memang sudah lama paling tua, ialah Kedah. Kedah pun lebih tua daripada kerajaan Melaka dulu. Tetapi kerajaan Melaka itu diasaskan oleh Prameswara yang merupakan putra kerabat diraja kerajaan Sriwijaya. Dan Sriwijaya adalah kerajaan yang dipercayai ditubuhkan oleh keturunan Iskandar Zulkarnain. Jadi kerabat diraja di Melaka itu mempunyai daulat yang diperolehi dari Iskandar Zulkarnain. Itu dianggap sangat-sangat tinggi. Jadi walaupun Kedah sebagai kerajaan sudah lebih awal wujud, pada tahun 1477 Kedah minta kebenaran dari kerajaan Melaka menggunakan nobat Melaka. Jadi lama Kedah menggunakan nobat itu, menjelang 31 Ogos 57 Tengku Abdul Rahman minta kebenaran untuk nobat Kedah digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi nobat Yang di-Pertuan Agong sekarang berasal dari Melaka sebenar-benarnya. Dan itu dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain. Itu dipanggil tradisi Agong. Sangat-sangat penting. Dan bagi masyarakat Melayu, itu adalah suatu tradisi atau adat istiadat yang begitu penting. Ya, betul. Tan Sri, kita tahu institusi diraja Agung Payung Mahkota. Bila kita cakap pasal institusi diraja, kita bukan bercakap pasal Seri Paduka Baginda Tuanku Raja kepada orang Melayu saja, tetapi kepada semua pelbagai kaum. Bagaimana keutuhan institusi diraja itu perlu didokong oleh rakyat pelbagai kaum di Malaysia ni, Tan Sri? Orang tak faham apa artinya kerajaan. Sekarang kerajaan diterjemahkan sebagai government. Salah. Kerajaan bukan government. Dalam satu-satu kerajaan semestinya ada raja. Jadi bahasa Inggeris yang paling sesuai untuk kerajaan ialah kingdom atau monarki. Jadi pada zaman dahulu
di mana raja berada, di situlah kerajaan baginda. Dan dulu raja berdaulat. Jadi raja mempunyai kuasa sepenuhnya. Keadaan itu kemudian berubah mulai 31 Ogos 57 bila raja berdaulat menjadi raja berperlembagaan. Raja Jadi berperlembagaan. dalam sistem negara bangsa sekarang, perlembagaan adalah perkara yang sangat penting. Sebab perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Dan undang-undang lain yang bertentangan dengan perlembagaan adalah tidak sah. Dan kita juga mengamalkan apa yang dipanggil sistem pengasingan kuasa. Jadi dalam sistem pemerintahan kita ada 3 bahagian. Yang meluluskan undang-undang ialah parlimen. Kemudian bila undang-undang diluluskan, perlu dikuatkuasakan. Dan yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang ialah dipanggil eksekutif. Eksekutif diketuai oleh kabinet. Ini termasuk tentera, polis, pentadbiran. Dan kalau timbul masalah tentang tafsiran undang-undang, hanya badan kehakiman saja ada hak membuat tafsiran. Orang kita tak faham. Bila ada hakim buat keputusan, ada orang kata saya tak setuju. Tak ada hak. Tidak ada hak untuk hanya menyatakan badan kehakiman saja ada hak membuat tafsiran tentang undang-undang. Okey. Baru tahu sang. Bila seronok dengar macam satu persatu dijelaskan, baru sekarang kita lebih memahami. Dan berkenaan dengan peranan institusi diraja itu sendiri, kita nak tanya pada pandangan Prof. Emeritus sendirilah. Peranan Raja-Raja Melayu dalam memastikan kedaulatan institusi diraja dan juga kelangsungan sokongan rakyat itu kepada raja. Ini sudah, perkara ini memang sudah timbul. Bila British mula-mula masuk. British sudah banyak menghadapi masalah di India. Orang bangkit menentang British dan sebagainya. Bila mereka datang sini, mereka nampak masyarakat Melayu begitu tenang. Tak ada masalah. Dan mereka kata, the Malay is nature's gentleman. Mereka kata. Tapi dia tambah. But without their raja, Malay society will be just a mob. Jadi mengapa masyarakat Melayu begitu stable, begitu tenang? Kerana ada raja. Jadi kedudukan raja sangat-sangat penting. Dan British dari mula lagi memelihara sistem beraja di tanah Melayu. Jadi walaupun kemudian raja berdaulat itu tukar menjadi raja berperlembagaan, raja masih menjadi lambang keutuhan negara bangsa. Jadi dalam rukun negara juga, prinsip yang kedua ialah kesetiaan pada raja dan negara. Jadi raja di Malaysia memang satu institusi yang sangat-sangat penting kerana raja melambangkan keutuhan negara bangsa. Ini semua berasaskan undang-undang ya. Apa yang dibawa oleh British ialah undang-undang. Jadi kita selalu gunakan perkataan moden, tapi tak faham apa itu moden. Moden itu banyak terikat pada undang-undang. Jadi perlembagaan sangat-sangat penting. Dan orang Malaysia tak faham apa itu perlembagaan. Ya. Baik. Tan Sri, kalau saya boleh tanya mengenai terma perkataan tak setia berbanding era ketika Tan Sri dulu berbanding era kami sekarang. Perubahan teknologi itu kadang-kadang menggoncang perkataan tak setia. Dulu untuk kita mengungkap perkataan-perkataan yang tidak sesuai kepada raja-raja itu agak mustahil untuk berlaku. Tapi sekarang ia sudah
tular di laman maya sebagai contoh. Ya, Bagaimana dengan tak setia beraninya. dulu dan kini? Dulu bagaimana sesebuah masyarakat itu boleh mengekalkan sistem yang berkesan. Sistem yang rosak itu boleh dicampak, tapi yang berkesan melalui pendidikan. Pendidikan. Sudah lama seorang sastrawan India berkata, nama dia Rabindranath Tagore. Pada tahun 1927 dia sudah kata, untuk menubuhkan sebuah negara lebih awal menubuhkan sekolah. Kalau kita nak menjamin supaya rakyat itu faham siapa mereka, apakah maksudnya negara bangsa, mereka mesti dididik semasa mereka kecil. Kalau mereka sudah jadi orang dewasa, sudah lewat. Itulah masalahnya. Kita di sekolah sekarang cuma peperiksaan saja. Golongan muda tidak dididik, tidak dibantu untuk memahami siapa mereka. Okey. Ya. Sekarang kalau dalam borang rasmi pun ada ruang bangsa, mereka dikehendaki menulis Cina, Melayu atau India. Salah. Bangsa berarti nationality, bukan race. Yes. Macam United Nations, Ya. United Nations Organization dalam bahasa Melayu, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bangsa bersatu bukan race, nationality. Nationality. Jadi kalau mereka sudah jadi warga negara Malaysia, mereka mesti menulis Malaysia. Bukan Cina, Melayu, India. Banyak yang tak jelas pada golongan muda. Jadi macam mana mereka boleh jadi warga negara yang berguna? Mereka tak tahu pun macam mana negara bangsa, macam mana mereka boleh cintakan negara bangsa. Lebih teruk lagi kalau orang asing tanya mereka. Ada sekali saya berjalan di India. Okey. Kemudian ada salesman nampak saya, dia kata, Uncle, where are you from? Saya kata, Malaysia. Oh, dia pandai menjerit. Malaysia truly Asia, dia kata. Kemudian saya tanya dia, do you know what that means? Kalau orang Malaysia ditanya pun, mereka tak tahu kan. Satu Malaysia bukan berarti satu negara, satu bangsa. Bangsa, semua rakyat sesebuah negara dipanggil bangsa. Jadi itulah Pendidikan itu elemen penting. pendidikan. Pendidikan mula dengan latihan guru. Kalau guru tidak berkesan, sistem pendidikan pun tidak berkesan. Jadi itu harus dimulakan dulu. Ya, sekarang itu pun tidak diutamakan. Baik, dalam satu permasalahan yang kita bawakan ni sebenarnya, kita nak bawakan kepada satu lagi perkara sebab kita bercakap tentang bagaimana kukuhnya institusi beraja itu sendiri. Baik, apa kesannya sekiranya sesuatu tidak dilakukan seperti pembahasan kecil yang disebutkan tadi itu berkenaan pendidikan sebagainya, dan sekiranya institusi beraja ini tidak dipertahankan, apa yang bakal berlaku? Ini pernah, macam saya kata, pernah diramalkan oleh pihak British. Pernah ya? Kalau tak ada raja, nanti masyarakat jadi kucar kacir. Okey. Tapi kita tidak menggunakan keadaan yang sudah lama wujud itu untuk menjamin supaya masa depan akan sentiasa tenang. Kalau golongan muda tak faham, nanti mereka tak patuh kepada sistem yang sudah wujud beratus tahun. Macam orang di Kuala Lumpur lah, kalau saya tanya mereka di mana Kuala Lumpur bermula, mereka tak tahu. Ya. Okey, jadi maknanya bab hal perihal pendidikan tu sangat penting. Sangat penting. Dan Untuk menubuhkan negara bangsa, macam Tagore kata, ya. terlebih dahulu tubuhkan sekolah.
Ya. Jadi itu harapan. Ya. Ya. Bukan harapan saja. Kalau saya bandingkan sistem pendidikan dulu dengan sekarang jauh berbeza. Ya. Dulu bukan peperiksaan saja yang sangat penting. Sekarang mesti dapat 20A. Ya. Dulu yang paling penting ialah sukan. Kalau kita tengok sekarang sekolah yang sudah lama wujud, ya. Sekolah Inggeris terutama sekali, sekolah Inggeris kerajaan ada 2 padang bola sepak. Dan padang sukan yang paling besar di seluruh negara, seluruh semenanjung Tanah Melayu di mana? Mak teka-teki tu. Memang tak terteka kami. Di Tanjung Malim. Oh. Maktab Perguruan Sultan Idris. Ya. Oh, okey. Padang itu masih ada, tapi tidak digunakan lagi. Jadi dulu pasukan bola sepak itu boleh sampai ke sukan Olimpik. Lawan dengan Germany, walaupun kalah pun 3-0 saja. Sekarang lawan dengan Laos pun tak boleh menang. Filipina pun tak boleh menang. Kan dulu sukan Lawan itu dengan menyatukan. negara Arab kena hentam 10-0. Sebab sekolah tidak memberi keutamaan kepada sukan lagi. Ya. Betul. Okey, baik Tan Sri, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami hari ini, memberikan buah fikiran yang setidak-tidaknya dapat membuka mata kita. Kita semua pelbagai kaum di Malaysia adalah satu bangsa. Bangsa Malaysia, bukannya bangsa Melayu, Cina atau India. Kita bangsa Malaysia. Nationality itu adalah bangsa kita sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Alhamdulillah, jangan lupa anda semua pun pada 24 April ini akan adanya istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima. Kalau saya boleh cakap sikitlah kan. Ini pertabalan yang Sultan Muhammad Kelima adalah Agong yang ke-15, tetapi pertabalan kali ke-14. Sebabnya ada seorang yang di Pertuan Agong tidak sempat ditabalkan, iaitu Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong kedua, almarhum Sultan Isamuddin Alam Shah. Jadi itulah antara beberapa perkara yang banyak lagi informasi yang Hani dan kawan-kawan akan kongsikan pada 24 April nanti. Jangan lupa 24 April nanti kita akan jumpa ya. Okey.